Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Kita bertemu dalam pertemuan Hayati Quran siri yang ke-397 bersama dengan saya Umar Aziz, di mana kita akan sama-sama meneliti, menghayati dan sama-sama melihat kepada pengajaran-pengajaran yang ada pada kalamullah, ayat suci Al-Quran. Dan pada hari ini kita telah tiba pada muka surat yang ke-148 pada surah Al-An'am, surah yang ke-6 pada ayat yang ke-151. Namun sebelum kita mulakan, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. أهلا Kak Galik Spirit, Zimahdun, Wan Ruhaiza, Nasirun Ori, Safia Sapyan, Kati Khairuddin, Zabaria Muhammad Yusuf, Jamaliyah Manab, Wan Ruhaiza, Farida Ismail, Fauziah Ismail, kemudian Laila Umma, Kamiza Muhammad Amil, Ana Sukaimi, Elvira, Syed Amirul Bahar, Habibah Abdul Aziz, Zianab binti Hussein Nab, Hafizah Hassan, kemudian Jamaliyah Manab, Muslimah Mahmud, Rozana Aziz, Ija Rahman, Dipah Miko, kemudian Nora Makdarus dan juga Zuraida Siddiq, Laila Umma serta Syamsiah Saleh, Hamidah Hussein, Zianab binti Hussein Nab serta Ummu Usamah dan sahabat-sahabat yang lain. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Jom kita lihat ayat yang ke-151 pada muka surat 148 daripada surah yang ke-6, surah Al-An'am. Saya harap suara saya jelas pada pagi ini. Lalu mohon komen kalaulah jelas, maka jelas daripada mana. Dalam masa yang sama, mohon je sebaik sahabat-sahabat untuk bantu, untuk kongsi, untuk share, untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Semalam kita telah baca ayat yang ke-150 di mana Allah memerintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berkata dan bercakap dengan orang-orang musyrik Mekah, halumma syuhada, bawakanlah saksi-saksi kamu yang mana kamu mendakwa bahawa benda ni haram, benda ni tak boleh. Maka bawakan saksi, alladzin, saksi yang yashhadun, akan memberi saksi, annallaha harram hadha, sesungguhnya Allah telah mengharamkan perkara sekian-sekian. Dan mereka tak ada saksi. Namun firman Allah, kalaulah mereka bawa saksi yang palsu sekalipun, kalaulah mereka bawa saksi yang pada waktu itu tak benar sekalipun, fa in syahidu, maka jika mereka membawa saksi sekalipun, fala tashhad ma'ahum, maka janganlah kamu memberi saksi bersama dengan mereka, iaitu jangan membenarkan apa yang mereka saksikan, apa yang mereka sebutkan, jangan benarkan. Kenapa? Kerana firman Allah, janganlah kamu wahai Muhammad mengikut kehendak orang-orang yang berdusta, orang-orang yang pada waktu itu kufur dan tidak beriman kepada hari kebangkitan, hari akhirat, dan juga orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ayat yang kita telah baca semalam pada ayat 150. Seterusnya
pada ayat 151. Sebelum kita masuk pada ayat 151 hingga 153, maka para ulama tafsir nak terangkan kepada kita yang mana sekarang ini cara Al-Quran berbeza. Cara Al-Quran sebelum ini pada waktu itu adalah sangat tegas. Mana dia dalil, bawa saksi. Kemudian kita nampak bagaimana Allah SWT sebut pada ayat 148, mereka ini sekadar memberi alasan. Sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allah. Mereka suka beri alasan, kalaulah Allah berkehendak begini, kami takkan buat begini. Lalu ayat sebelum-sebelum ini adalah pada waktu itu sangat tegas. Sebab itu dalam tafsir Al-Wasit disebut, wa ilahuna, sampai kepada ayat 150 ini, Al-Quran yang mulia telah menceritakan kepada kita lebih daripada 10 ayat. Kalaulah kita lihat, kita dah mula baca daripada ayat 136, lebih daripada 10 ayat. Daripada ayat 136 sampailah kepada ayat 150. Al-Quran telah menceritakan kepada kita sebahagian kecil daripada sikap-sikap buruk orang-orang musyrik. Apakah sikap buruk mereka? Suka-suka hati menghalalkan sesuatu, suka-suka hati mengharamkan sesuatu, dan selepas itu mereka dakwa itu adalah perintah Allah. Lalu Al-Quran cerita tentang sebahagian kecil daripada keburukan orang-orang musyrik dan bagaimana mereka ini mengikut membuta tuli. Bagaimana mereka mengikut membuta tuli. Lalu siapa yang kata binatang-binatang ini haram? Mereka tak tahu. Mereka kata nenek moyang kami. Nenek moyang kamu dapat daripada mana? Tak ada sebarang bukti. Lalu Al-Quran telah menceritakan kepada kita sebahagian kecil daripada sikap buruk orang musyrik. Yang kedua, bagaimana mereka suka mengikut membuta tuli. Yang ketiga, wa'abthi ahwa'ihim, bagaimana mereka suka mengikut nafsu mereka. Sehingga bila dibawa kebenaran, mereka tolak. Bila dibawa dalil, mereka tak nak ikut. Mereka suka mengikut nafsu mereka. Wa fasadi ma'adhirihim. Yang keempat, pada lebih kurang 10 ayat yang kita dah baca ini, bagaimana Al-Quran menceritakan tentang betapa teruknya alasan-alasan mereka. Contohnya kita dah baca pada ayat 148, alasan dia adalah, kalaulah Allah nak kami beriman, kami dah beriman. Kalaulah Allah tak nak kami mengharamkan benda ni, nescaya kami tak haram. Tapi bila kami tak beriman, bererti Allah yang nak kami tak beriman. Bila kami tetap mengharamkan benda ini, bererti Allah nak yang begitu. Maka terlalu teruk alasan yang mereka berikan. Alasan yang tak masuk akal. Itu yang keempat. Wa butlani syubhatihim, dan mereka punya syubhah. Mereka punya pada waktu itu kepercayaan. Betapa rosak dan betapa batil. Lalu ini yang Al-Quran dah cerita, ayat ini, surah-surah ini dah cerita pada lebih kurang 10 ayat yang sebelum ini. Bahkan kalaulah kita tengok daripada ayat 136, dah lebih kurang 15 ayat. Dan bagaimana kita belajar juga, waraddat alaihim, Al-Quran mula memberi jawapan. Contohnya mereka kata tanaman ni tak boleh makan, ternakan ni tak boleh makan. Maka Al-Quran jawab pada ayat 141. Kenapa tak boleh makan? Padahal tanaman ini Allah yang cipta untuk diambil manfaat. Kulu, contoh ayat 141 sebut, makanlah daripada tanaman-tanaman ini, daripada buah-buahannya. Begitu juga ayat 142, Al-Quran memberi jawapan bahawa tujuan binatang ternakan diciptakan adalah untuk kegunaan sebagai pengangkutan dan juga untuk disembelih sebagai makanan. Itu tujuan dia. Tiba-tiba kamu kata binatang ternakan tak boleh makan. Sebab itu ayat 142 pun memberi jawapan. Kulu, makanlah daripada apa yang Allah kurniakan. Selain daripada banyak jawapan yang lain. Lalu dalam 15 ayat sebelum ni kita lihat Al-Quran banyak memberi jawapan di atas salah faham, kepercayaan batil oleh masyarakat-masyarakat Quraisy. Dan bagaimana Al-Quran membatalkan dalil-dalil mereka pada apa yang mereka haramkan sesuka hati mereka daripada sudut binatang ternakan maupun daripada sudut tanaman-tanaman dan sebagainya. Lalu ini cara Al-Quran
pada 15 ayat sebelum ini. Lebih kepada Al-Quran ceritakan tentang pemahaman mereka yang salah, kepercayaan mereka yang salah. Pada waktu itu alasan mereka yang tak masuk akal. Itu dan kemudian apakah jawapan-jawapannya. Namun, bermula daripada ayat 151, Al-Quran pada waktu itu mula pergi kepada penerangan yang berbeza. Al-Quran pada waktu itu mula menyeru mereka, memanggil masyarakat yang mana terpesong ini pada waktu itu dengan cara yang lebih meninggalkan kesan, supaya mereka nak dengar kepada apa yang Allah nak sampaikan, apakah perkara yang Allah haramkan. Lalu sebelum ini, apa yang mereka haramkan, lalu salah, alasan mereka pun salah, dalil mereka pun salah. Al-Quran beri jawapan. Tetapi bermula ayat 151 sampai 153 kita nampak Al-Quran mula mengajak mereka ini dengan penuh lemah lembut, supaya mereka ni nak dengar apakah benda yang sebenarnya haram, apa benda yang haram, apa yang kamu kata haram tu sebenarnya halal. Tetapi timbul soalan, lalu apa benda yang haram, apa benda yang tak boleh buat. Maka sebab itu bermula ayat 151, Al-Quran mula menarik perhatian mereka supaya mereka nak mendengar kepada apakah yang Allah haramkan. Kenapa pentingnya untuk kita kenal benda yang Allah haram? Liyajtanibuh, supaya kita boleh tinggalkan. Hari ini banyak orang dia tak tahu apakah benda yang Allah haramkan, lalu dia buat. Tujuan daripada kita tahu apakah benda yang haram bukanlah supaya kita cari hilah untuk tetap buat, seperti mana orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang kita dah baca pada ayat yang ke-145 dan juga ayat 146. Bagaimana orang Yahudi pada waktu itu Allah haramkan lemak-lemak. Pada waktu itu mereka kata, baik, kami tak makan tapi kami jual. Pun tak boleh sepatutnya. Mereka kata, okey baik, yang Allah haramkan adalah lemak yang pada waktu itu berbentuk pejal. Lalu kami cairkan dan kami masak dan kami guna. Lalu, sebab itu tujuan bila kita tahu apakah benda yang Allah haramkan, supaya kita boleh jauhkan diri. Itu tujuan dia. Bukannya kita nak belajar apakah benda yang Allah haramkan, supaya kita boleh cari hilah nak untuk melakukan dia. Sebab itu, ayat 151 hingga 153, Allah nak terangkan apakah sebenar-benarnya benda yang haram, supaya pada waktu itu mereka tinggalkan. Yang kedua, daripada ayat 151 hingga 153, Allah nak terangkan apakah tanggungjawab kamu, apakah yang sepatutnya kamu buat, taklif-taklif kamu, tanggungjawab kamu, fayamalu, supaya kamu boleh lakukan. Lalu sebab itu orang-orang yang kejap lagi bila kita hayati ayat yang digunakan, pilihan perkataan yang digunakan, maka pada waktu ini kita akan nampak bahawa bila kita benar-benar jaga perintah Allah, larangan Allah, kehendak Allah, ianya akan menjadi asbab kebaikan, asbab ketenangan, dan yang paling penting adalah asbab ketenangan. Lalu hanya dengan kita ikut kehendak Allah, iaitu tinggalkan yang haram, buat tugas dan tanggungjawab kita, membawa kepada kebahagiaan, membawa kepada ketenangan. Sebab itulah firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-151, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum. Yang mana kita baca terjemahan dahulu. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ta'alau, datanglah, kemarilah, atlu, aku akan bacakan apakah yang Tuhan kamu haramkan ke atas kamu. Lalu sebelum ini apa yang kamu kata haram sebenarnya tak haram. Lalu apakah sebenarnya yang Allah haramkan supaya kamu tinggal? Apakah sebenarnya tanggungjawab kamu supaya kamu buat? Mari sini, biarlah aku, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan. Namun sebelum kita baca dan kita pergi lebih jauh kepada penghayatan yang ada pada ayat-ayat ini, maka para ulama tafsir nakkan kita fahami betapa pentingnya ayat ini, 3 ayat ini, ayat 151 hingga 153. Sebab itu kata penulis tafsir Al-Wasit, innal muta'ammil,
sesungguhnya orang-orang yang benar meneliti fi hadhil ayat, pada 3 ayat ini, yaraha, pasti akan melihat, qad, bagaimana sesungguhnya ketiga-tiga ayat ini menetapkan bagi manusia itu perlunya dia ada hubungan dengan Allah. Lalu kita akan nampak pada 3 ayat ini pentingnya untuk kita menjaga hubungan dengan Allah. Kenapa hubungan dengan Allah itu penting? Yanalu bihas sa'adata wathawab. Kerana jalan untuk meraih kebahagiaan dan ganjaran adalah bila kita jaga hubungan kita dengan Allah. Benda yang Allah kata jangan, haram, tinggalkan. Benda yang Allah kata buat, tanggungjawab yang fardu, lakukan. Maka sebab itu kita belajar daripada 3 ayat ini. Yang pertama, pentingnya menjaga hubungan kita dengan Allah. Tadi baru saya baca, bahkan kita dah baca dah hadis ini dalam kitab Bidayatul Hidayah. Pada permulaan kitab Bidayatul Hidayah kita dah baca bagaimana Imam Ghazali bawakan bagaimana tak ada cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah lebih daripada amalan yang fardu. Tanggungjawab, itu yang dimaksudkan tanggungjawab. Amalan yang fardu itu benda yang kita kena buat. Lalu Imam Ghazali berikan perumpamaan. Kenapa pentingnya yang fardu? Lalu kata Imam Ghazali, yang fardu ini adalah umpama modal berniaga. Macam mana nak berniaga kalau tak ada modal? Bagaimana pada waktu itu nak perniagaan bertambah maju kalau modal pun tak ada? Maka pentingnya amalan yang fardu adalah seperti mana pentingnya modal bagi berniaga. Lalu amalan sunat pula apakah perumpamaan dia? Amalan sunat pula perumpamaannya kata Imam Ghazali adalah seperti keuntungan. Lagi banyak amalan sunat, lagi banyak keuntungan. Bila lagi banyak keuntungan, lagi banyak pada waktu itu kita boleh bantu orang, tolong orang. Kita boleh pada waktu itu share dan kongsikan dengan orang lain. Sama juga bila amalan sunat kita banyak, maka pada waktu ianya akan menjadi benteng untuk kita bantu, kita tolong, kita share, kita kongsikan apakah yang baik kepada yang lain. Sampai ke satu tahap dalam hadis riwayat Bukhari daripada Abu Hurairah tersebut, orang yang mana bila dia jaga betul-betul yang fardu dan pada waktu itu dia jaga yang sunat, maka pada waktu itu apa yang dibuat adalah bimbingan daripada Allah. Maka dalam hadis qudsi tersebut firman Allah Subhanahu wa taala, bila aku dah suka seseorang itu, fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengaran dia, melalui pendengaran itu dia akan mendengar. Maksudnya dia hanya dengar benda yang Allah suka. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, aku akan menjadi pandangan mata dia yang dengan pandangan itu dia melihat. Maksudnya dia hanya melihat benda yang Allah suka. Lalu sebab itu sama juga yang mana kata para ulama tafsir, bila kita lihat 3 ayat ini, perkara yang kita akan belajar adalah pentingnya menjaga hubungan dengan Allah. Benda yang Allah kata jangan buat. Kerana apa pentingnya nak jaga hubungan dengan Allah? Supaya beroleh bahagia dan beroleh pahala. Yang kedua, yang kita akan belajar pada ayat ini, apakah dia? Bahawa pada waktu itu ayat-ayat ini telah menetapkan perlunya menjaga hubungan dengan keluarga. Sebab itu kita nampak wabil walidaini ihsana, berlaku baik kepada ibu bapa. Jangan bunuh anak-anak kamu kerana takutkan kemiskinan. Lalu bahagian yang kedua, ayat ini menetapkan pentingnya untuk kita menjaga hubungan keluarga. Kenapa? Sebab dengan hubungan keluarga itulah akan datangnya kasih sayang, akan datangnya pada waktu itu rasa cinta. Kerana hubungan keluarga itu bermula dengan cinta, bermula dengan kasih sayang. Lalu pentingnya hubungan keluarga untuk menjadikan kita manusia. Pentingnya hubungan keluarga untuk menjadi jambatan untuk kita sampai kepada Allah. Pentingnya keluarga supaya pada waktu itu dipermudahkan kita untuk melakukan amalan. Maka akan disebutkan juga pada ayat-ayat ini berkenaan tentang pentingnya hubungan keluarga. Dan sebab itu disebutkan di sini, ketiga-tiga ayat ini dikenali sebagai ayat-ayat pesanan, ayat-ayat wasiyah.
Kerana kalau kita perasan, setiap hujung ayat dia, contohnya hujung ayat 151, Zalikum wassakum, demikianlah Allah telah menasihati kamu, memerintahkan kamu. Hujung ayat 152, Zalikum wassakum pun sama. Hujung ayat 153, Zalikum wassakum. Lalu ketiga-tiga ayat ini dikenali sebagai ayat wasiat ataupun ayat pesanan. Dan kemudian dibawakan beberapa riwayat untuk kita nampak betapa pentingnya riwayat ini. Lalu dibawakan hadis yang pertama, hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Hadis riwayat Imam Tirmizi, yang mana kata Abdullah bin Mas'ud, "Man sarrahu an yanzura ila wasiyyati Muhammad allati 'alaiha khatamah falyaqra hadhihi al-ayat." Kata Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang nak melihat kepada pesanan-pesanan, wasiat-wasiat baginda Nabi SAW, maka hendaklah dia meneliti 3 ayat ini, iaitu ayat bermula daripada Qul ta'alau, kata Abdullah bin Mas'ud. Inilah ayat-ayat pesanan-pesanan, wasiat-wasiat yang mana kita akan belajar nanti. Begitu banyak wasiat. Hadis yang kedua adalah hadis yang ada dalam Mustadrak Hakim daripada Ubadah bin Samit, yang mana Nabi SAW pernah bersabda, kata Ubadah bin Samit, "Ayyukum, siapakah di antara kamu, yubayi'uni, yang nak berjanji, yang nak berbai'ah kepadaku, ala haula'il ayati thalath, di atas 3 ayat berikut ini." Siapa yang nak berjanji yang dia nak mengamalkan ayat ini? Siapakah yang nak berjanji yang dia nak bawa dalam kehidupan di ayat ini? Lalu punya pentingnya ayat ini, Nabi minta bai'ah. Nabi minta pada waktu itu para sahabat berjanji kepada baginda Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW baca 3 ayat, ayat 151 hingga ayat 153. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man wafa bihinna," barang siapa yang benar-benar menyempurnakan bai'ah, perjanjian berkenaan 3 ayat ini, fa ajruhu 'ala Allah, pasti ganjarannya adalah di sisi Allah. Wa man intaqasa minhunna syai'a, barang siapa yang pada waktu itu tidak menyempurnakan apa-apa yang ada pada salah satu daripada 3 ayat ini, dan kalaulah dia mendapat apa-apa di dunia, maka itu sebagai balasan daripada Allah. Dan kalaulah pada waktu itu Allah tidak menghukum dia, maka terpulang bagi Allah pada hari akhirat, sama ada untuk menghukum ataupun untuk mengampunkannya. Hadis riwayat Mustadrak Hakim daripada Ubadah bin Samit. Begitu juga ada sepotong kisah, sepotong hadis riwayat yang diceritakan oleh Sayyidina Ali, yang dinukilkan oleh Imam Baihaqi. Kata Imam Baihaqi menukilkan riwayat Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, "Lamma amarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yu'rida nafsah ala qabailil Arab." Bila tibanya waktu dakwah secara terbuka, di mana Allah perintahkan baginda Nabi SAW untuk sampaikan dakwah kepada kabilah-kabilah Arab. Maka kata Sayyidina Ali, "Kharaja ila Mina." Bila tibanya musim haji, Nabi akan pergi ke Mina. Bersama dengan siapa? Kata Sayyidina Ali, "Kami bertiga, Nabi, aku dan juga Abu Bakar." Fawaqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala manazilil qaum. Maka Nabi akan pergi kepada satu persatu penempatan bangsa Arab, satu persatu kabilah, mengajak mereka kepada Allah, menerangkan kepada mereka untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Fasallama alaihim, Nabi akan mulakan dahulu dakwah Nabi dengan salam. Mereka jawab salam Nabi. Dan pada salah satu ketika, kata Sayyidina Ali, adanya beberapa orang berikut yang mana kisahnya kita nak kenal. Pada waktu itu adanya Mafruq bin Amr. Mafruq, M-A-F-R-U-Q, Mafruq, ataupun Mimfa Rawaw Qaf, Mafruq bin Amr. Yang kedua, Hani bin Qabisah. Hani, Ha alif nun ya, Hani bin Qabisah. Yang ketiga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga adalah Muthanna, Mim Tha Nun, alif maksurah, alif berbentuk ya, Muthanna bin Harithah. Dan yang keempat adalah Nu'man bin Syarik.
Lalu dalam salah satu daripada Nabi pergi ke satu persatu kemah, satu persatu penempatan pada musim haji oleh orang-orang Arab. Maka pada waktu itu Nabi terserempak dengan empat orang ini. Antaranya adalah di antara empat orang ini yang paling fasih bahasa Arabnya adalah Mafruq bin Amr. Dia terkenal dengan syairnya, terkenal dengan sastranya. Maka pada waktu itu Nabi jumpa dengan mereka, bagi salam kepada mereka, dan kemudian Nabi SAW pada waktu itu ditanya, ila ma tad'u akha Quraisy, wahai saudara Quraisy kami, apa yang sebenarnya kamu ajak kami untuk buat? Maka Nabi SAW mula terangkan, aku mengajak kamu kepada ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan aku mengajak kepada kamu untuk hanya mengesakan Allah, meninggalkan selain daripada Allah, dan aku mengajak kamu untuk pada waktu itu kamu berikan tempat tinggal kepadaku, bantu aku supaya aku boleh menyebarkan agama Allah tanpa gangguan. Maka itu yang Nabi sebut. Maka pada waktu itu Mafruq bin Qabisah bertanya lagi, apa lagi yang kamu ajak wahai saudara Quraisy kami? Wa ila ma tad'u aidan ya akha Quraisy. Maka Nabi SAW untuk menerangkan apakah yang Nabi SAW nak ajak, maka Nabi SAW bacakan 3 ayat daripada surah Al-An'am ini. Lalu di sini kata para ulama, pentingnya 3 ayat ini. Maka ini adalah umpama ringkasan kepada apa yang Nabi SAW ajak orang-orang yang nak tahu tentang agama Allah pada waktu itu. Lalu Nabi SAW baca 3 ayat ini. Kisah ini panjang dan kemudian di hujung kata Mafruq, apa demi Allah, wahai saudara Quraisy, kamu mengajak kepada akhlak yang baik. Dan demi Allah, sebenarnya ini adalah ucapan yang bukan daripada ucapan penduduk bumi. Kalaulah ianya ucapan penduduk bumi, nescaya kami dah tahu ini adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Lalu daripada kisah-kisah ini, kata para ulama, kita boleh nampak betapa tingginya nasihat-nasihat yang ada pada ayat 151 hinggalah ayat 153. Sebab itu disebutkan di sini, hadza janib, ini adalah hanya sebahagian daripada kelebihan 3 ayat ini, dan inilah kesan dia sehingga kan kita nampak Mafruq bin Amr tadi, walaupun dia tak Islam, dia kata demi Allah, ini bukan kalam manusia. Ini bukan kalam manusia. Lalu sebab itu disebutkan di sini bagaimana ayat ini meninggalkan kesan kepada hati orang yang masih belum beriman. Lalu, bagaimanakah sepatutnya ayat-ayat ini, nasihat-nasihat ini meninggalkan kesan kepada hati orang yang dah beriman? Mafruq bin Amr dia tak beriman pun pada waktu itu dia terkesan dengan ayat ini. Lalu kita yang dah beriman, yang ada iman, sepatutnya lagi-lagi kita kena ambil berat, ambil kesan daripada ayat-ayat yang 3 ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang lain. Kita akan mula ayat ini esok insyaAllah. Kepada sahabat-sahabat yang kali pertama join, jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz, dan juga kita jumpa jam 3.15 petang nanti pada pertemuan Sejarah Mekah insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.